Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syabani bin Syari 260851. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan demokrasi berparlimen di Malaysia. Pengenalan, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Terdapat frasa ucapan dari Abraham Lincoln yang tidak dapat dilupakan mengenai sifat demokrasi ialah kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh itu, jelas sekali bahawa demokrasi berparlimen memberikan hak kepada rakyat untuk memperaku kerajaan serta menjamin kebebasan demi mencapai kemakmuran negara. Di sini dapat dilihat demokrasi adalah satu sistem yang digunakan oleh Malaysia dalam menjalankan pentadbiran negara. Teori dan konsep demokrasi berparlimen di Malaysia. Sebenarnya Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Namun demikian, negara ini telah terlibat dalam pilihan raya sejak tahun 1952 lagi. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan yang berasaskan kedaulatan rakyat. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Pindaan perlembagaan dibuat bagi menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan rang undang-undang, penggubalan mengikut keadaan dan keperluan semasa. Terdapat 7 ciri-ciri pemerintahan demokrasi berparlimen. Yang pertama, pilihan raya. Yang kedua, parti politik. Ketiga, kebebasan asasi. Keempat, parlimen. Kelima, Raja Berperlembagaan. Keenam, perlembagaan. Ketujuh, pembagian kuasa. Dalam pilihan raya di Malaysia diadakan setiap 5 tahun sekali. Namun tempoh matang untuk satu parlimen adalah 3 tahun. Parti-parti politik di Malaysia bebas ditubuhkan dan mestilah didaftarkan dengan daftar pertubuhan persatuan. Kebebasan asasi yang diamalkan di Malaysia adalah setiap rakyat bebas untuk mengamalkan agama masing-masing dan bebas menyuarakan hak dan pendapat masing-masing. Parlimen di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu Parlimen Dui Dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat adalah dianggotai oleh ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat sewaktu pilihan raya diadakan. Keanggotaan semasa Dewan Rakyat adalah sebanyak 222 orang ahli parlimen. Manakala Dewan Negara dipilih berdasarkan wakil dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Raja Berperlembagaan adalah simbolik kedaulatan yang diamalkan di Malaysia dengan sistem penggiliran raja yang menjadi Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Sebanyak 9 orang raja yang akan bergilir di dalam penggiliran ini. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang diamalkan di Malaysia. Tidak ada satu individu pun yang lebih tinggi daripada perlembagaan. Pembahagian kuasa. Doktrin pembahagian kuasa yang diamalkan di Malaysia terdapat 3: eksekutif, judisiari dan legislatif. Kekuatan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Pelbagai kaum dalam badan pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Toleransi antara kaum dapat dipupuk melalui pemerintahan demokrasi, melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada pemimpin yang dipilih. Kecekapan pentadbiran negara yang sistematik telah dibentuk dan segala permasalahan dapat diselesaikan melalui rundingan. Hal ini dapat dilihat dalam kemakmuran yang telah kita capai selama ini. Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai adat dan istiadat, namun sifat saling memahami dan tolak ansur antara kaum menjadi kunci keutamaan dalam kemakmuran yang kita capai sekarang. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Antaranya pilihan raya dan doktrin pengasingan kuasa tidak dilaksanakan mengikut konsep asal. Sering kita dengar apabila berlakunya pilihan raya akan wujud pengundi hantu, lebihan kertas undi dan undi rosak. Ini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi semasa pilihan raya. Pengasingan kuasa tidak dilaksanakan mengikut konsep asal adalah
badan eksekutif juga dia menganggotai badan perundangan iaitu legislatif. Hal ini menyebabkan berlaku pertindihan kuasa dalam melaksanakan pentadbiran negara dan boleh mewujudkan konflik kepentingan individu. Analisis dan isu semasa. Pembahagian kuasa kepada 3 cabang iaitu eksekutif, judisiari dan legislatif dilihat sebagai satu usaha ke arah mewujudkan pentadbiran yang telus dan adil. Namun terdapat juga pertindihan kuasa di mana anggota eksekutif juga menganggotai judisiari, di mana situasi ini boleh menimbulkan konflik kepentingan peribadi. Perpecahan parti politik tidak ada satu parti atau gabungan yang memiliki majoriti 1/2 Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan dan melantik eksekutif. Pembahagian kuasa kepada 3 cabang adalah satu doktrin yang dilihat mampu mewujudkan pentadbiran yang adil dan telus. Tetapi disebabkan pertindihan kuasa yang berlaku, ia telah mewujudkan konflik kepentingan peribadi. Pada masa sekarang, tidak ada satu parti politik pun yang mempunyai majoriti 1/2 bagi membentuk kerajaan. Oleh yang demikian, mereka perlu mewujudkan gabungan seperti yang kita lihat, Muafakat Nasional yang membentuk kerajaan pada masa sekarang yang dianggotai oleh beberapa buah parti. Cadangan dan penambahbaikan. Kewujudan Electoral Reform Committee ERC sebagai sebuah badan pemantau bebas bagi memastikan ketelusan pilihan raya yang dijalankan mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Mengamalkan pengasingan kuasa sepenuhnya antara badan eksekutif dan badan perundangan. Kesimpulannya, sebagai penggulungan, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Perlembagaan negara merupakan sumber utama kefahaman setiap warga negara dan pembinaan negara. Sesungguhnya, generasi muda pada masa sekarang perlu mewarisi kemerdekaan negara dan menginsafi perjuangan dan pengorbanan pemimpin terdahulu bagi mentuntaskan pelbagai aspek berkaitan Perlembagaan Malaysia. Sekian, terima kasih.